mayang Maghrib bertukar ayat Quran. Sebab apa? Sebab waktu tu mereka baru lepas minum. Sayyidina Umar susah hati tanya Nabi. Nabi tak ada jawab. Allah Ta'ala turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Masih Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat, jangan semayang wa antum sukara, waktu kamu mabuk. Nak semayang tunggu jangan mabuk. Allah turun ayat tu dengan ungkapan wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, tu dalam peringkat yang kedua. Tunggulah sampai kamu tahu apa yang kamu sebut. Sebab sahabat rupanya tersalah sebut ayat terkali ayat, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, berkali, bagi aku agama kamu, bagi kamu agama aku. Turun, Allah Ta'ala turun ayat tu. Bila turun ayat tu, tuan-tuan, pun ada sahabat yang tinggal, ada yang masih tak tinggal lagi. Lepas tu Sayyidatina Aisyah dalam satu riwayat dia cerita, kalau pengharaman arak tu disebut kata arak itu haram, kan dia kata orang Arab jahiliah tak akan terima Islam. Tetapi dia kata kena sebut, kena antara menyampaikan dakwah itu, dia kata kena sebut dalam hadis tu, dalam cerita tu dia kata kena cerita tentang nikmat-nikmat yang ada dalam syurga, kena cerita tentang balasan-balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada ni, guna uslub, artinya pujuk dulu, pujuk, barulah akhirnya bagi tahu bahawa arak ini diharamkan. Itu satu cara disebut oleh Sayyidatina Aisyah tentang pengharaman arak tu. Nahabak kata arak tu diharamkan sikit. So kita bolehkanlah hujah itu sikit-sikit. Allah, sikit-sikit ustaz, kita dulu pun diharam sikit, kami pun nak sikit tak. Tuan-tuan, qat'i arak itu hukumnya adalah dah pun diharamkan. Lepas 3 tahun, tuan-tuan, lepas 3 tahun turun ayat yang ketiga, yang surah Al-Maidah, ayat 90 tu. Ayat 90 dan ayat 91 yang cerita tentang pengharaman arak secara qat'i. Allah Ta'ala mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman juga, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, tenung nasib, semua tu rijsun, najis, kotor, min amali syaitan, adalah daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Nabi Allah Ta'ala sebut tinggalkan. Dan dalam satu riwayat Sayyidina Ibnu Umar kata, bila turun yang ketiga ni, ayat yang ketiga ni kan, dia kata jalan raya di Madinah pada waktu itu penuh berlenang dengan arak. Pokoknya sahabat-sahabat Nabi ni kan, orang-orang Arab yang masuk Islam tu, bila diharamkan qat'i, diharamkan arak tu, pakat awak keluar bertempayan-tempayan rupanya arak yang ada dalam rumah tu katuk, sampai dia kata bau busuk arak tu. Arak busuk rupanya, wallahu a'lam busuk benar, tapi bau lah dia kata kan. Tempat saya tu ada seorang Cina, ada seorang selalu kadang pagi-pagi, tapi dia pun tak mabuk pun, tak tahu ada pun minum. Allah mabuk tak tahu no. Kita tak nak try kan. Boleh try tuan-tuan dengan tebiang. Tuan-tuan dengar cerita cerita Bal'am kan. Seorang ahli ibadat yang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uji macam mana tuan-tuan? Uji menggunakan syaitan yang mengemai, syaitan yang mai menyamak sebagai anak murid. Takluk, dia kata takluk. Lepas tu syaitan katanya yang jadi anak murid ni tengok-tengok jadi hebat daripada tubuh tanya siapa yang hebat sangat. Anak murid ni kata, ni peluang. Dia kata kita nak jadi hebat ni, kita baik terus tak boleh. Baik sangat tak boleh, kita kena buat jahat juga sikit. Tuan, petua dia kata, buat jahat juga sikit baru kita rasa nikmat buat baik tu. Jadi
Kata kena buat apa? Kalau hang nak apa nama ni, hang bunuh orang. Bunuh orang mana boleh? Dia kata ni dosa besar ni. Bunuh kan. Kalau bunuh orang tak mau, dia kata hang berzina. Berzina ada ke tak boleh? Mana boleh ni ini kena anak orang ke macam-macam betul. Akhirnya dipelawarkan kat dia. Apa dia? Dipelawarkan arak, minum arak. Dia pun fikir arak, tak apa hak ni ringan sikit. Ringan sikit. Dia pun minum arak. Tetapi bila minum tuan-tuan, mabuk. Bila mabuk tuan-tuan, ada perempuan di sebelah dia berlaku penzinaan. Dan bila berlaku penzinaan, dia takut perempuan yang berzina dengan tu cerita ke orang ni. Dia kata, aku dah seorang ahlul ibad berzina kan, kayaknya bunuh perempuan tu. Puncanya daripada minum arak. Jadi tuan-tuan, nak abang kata besarnya dosa ataupun apa nama keburukan yang ada dalam yang berkaitan dengan arak ini tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi, tuan-tuan, dalam berkaitan dengan arak ini, ada satu hadis Nabi yang menceritakan tentang berkaitan dengan arak ini. Satu mana saya tadi, Allah melaknati arak. Arak itu pun Allah laknat. Allah melaknati yang meminum arak. Kata dengan arak, satu yang minum tuan-tuan. Yang kedua yang menuang. Tak minum, dia tukang tuang je. Pelayan yang tukang tuang. Saya layan je ustaz, saya tukang tuang je. Tuang dalam cawan je ustaz, tak minum. Termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah. Yang menjual, jaga kan anak-anak kita kadang-kadang ni yang apa nama, yang dulu orang tanya kan, di apa nama tu, sebelah Amin tu 7-Eleven kan, dulu ada jual. Katanya dulu ada jual, tapi bila katanya orang protes kan, tak ada kan. Buat kena dah tuan dia bukan yang pemiliknya orang yang bukan Islam. Jadi dia ada hak, dia ada lesen untuk nak jual. Kan? Tapi yang pergi beli, yang seronoknya yang pergi beli itu anak-anak kita lah kan. Tabuh anak kita lah. Yang menjual, yang memerah anggur untuk dijadikan arak. Yang perah anggur. Arak dibuat khusus daripada apa nama, biasanya dibuat daripada anggur. Yang membantu memerah anggur, bantu perah tuan-tuan. Kalau hak seorang perah, hak seorang tahan apa nama, tahan penapis, sama tuan-tuan. Dan mereka yang menerimanya, artinya berlaku apa nama, terima arak apa semua kan, jaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita tukang sign terima, ada situ arak, itu yang kita takut tuan-tuan. Itu yang kita takut. Walaupun dalam hadis tu dia kata Allah melaknat apa nama minum, tapi dalam hadis lain Nabi menyebut ada 10 orang, ada 10 orang yang terlibat dalam arak itu, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah tuan-tuan. Apa yang Allah Taala marah sangat dekat, yang teruk sangat yang ada dekat arak ni tuan-tuan? Saya mencatat tadi ni. Abu Lais berkata, awasilah kamu daripada minum arak itu kerana ia mengandungi 10 bahaya. Ustaz, kami tak minum Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan, kita tak minum tuan-tuan. Tapi kita kena ambil tahu juga. Sebab apa? Kerana kadang-kadang tuan-tuan, macam Nabi katalah, di akhir zaman ini kadang-kadang orang menggunakan, orang tak buh nama arak, orang buh nama lain. Rebinding, rebrand. Orang kata nama baru, orang tukar. Dulu kita apa nama, start apa nama dulu, jenis stok kan ada satu minuman apa nama, Ayatin tuan-tuan, yang kononnya untuk menguatkan badan, dan memang dia adalah arak yang diberi jenama semula, bukan nama arak. Sebab mereka pun tahu buat nama arak orang tak sebut. Tapi kita tuan-tuan, bila kita mengaji, oh Nabi dah sebut dah.